For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengantaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengantaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan.
Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes. Izinkan SIDRAC membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrac.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Kepada siapa yang boleh mendengar suara Syaz dengan jelas, anda boleh type ya dekat chat box. Okay, terima kasih Muhammad Fazli. Terima kasih semua. Alright. Terima kasih juga Aina. Alright. Okay, apa khabar semua? Okay. Tajuk webinar kita pada hari ini bertajuk Teknik Menjual di Pasaran Saham. Buat pengetahuan semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveCham. Okey, sebelum Syaz mulakan webinar kita, izinkan Syaz untuk baca disclaimer terlebih dahulu. Segala maklumat dalam webinar ini adalah tujuan untuk maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi ataupun waranti dalam apa jua bentuk. Maklumat tersebut tidak membentuk nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan atau pelaburan dan ia juga tidak membuat sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Bursa Malaysia Berhad kumpulan syarikat Bursa Malaysia dan pembentang tidak menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan dan untuk sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat ini. Okey, sebelum itu izinkan Syaz juga untuk perkenalkan kita punya speaker pada hari ini, tak lain tak bukan iaitu Tuan Haji Zainal Arifin bin Osman. Beliau sangat dikenali dan ramai juga antara kita pun dah kenal siapakah beliau. Okey, tapi izinkan Syaz untuk kenalkan lagi Tuan Haji kita pada hari ini. Tuan Haji merupakan Certified Technical Analyst dan Certified Financial Technician dan beliau juga merupakan member untuk International Federation of Technical Analysts dan juga member kepada United Society of Technical Analysts dan juga member kepada MATA iaitu Malaysian Association of Technical Analysts. Dan beliau juga merupakan Senior Vice President di Inter-Pacific Securities Sdn Bhd. Dan beliau juga merupakan pengerusi korporasi Remiser Bumi Putra Berhad dan mantan Timbalan Presiden Persatuan Remiser Bumi Putra Pribumi. Okey, Tuan Haji dah bersedia? Dah sedia, Syah. Okey, Syaz akan pass webinar ni kepada Tuan Haji dan Tuan Haji boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang pertama sekali terima kasih Syaz. Terima kasih Syaz sebagai moderator hari ini. Dan juga terima kasih kepada LiveCham yang membuat sesi pada hari ini dan juga terima kasih kepada Bursa Malaysia yang menganjurkan webinar percuma ini dan juga tak lupa terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini, yang ada yang menonton melalui YouTube, ada yang menonton melalui Zoom dan sebagainya. Ya, tahniah ya tuan-tuan dan puan ya, malam hari Jumaat, malam Sabtu kan. Jadi tuan-tuan memilih untuk menuntut ilmu tuan-tuan dan puan ya. Baik, hari ini saya nak sharekan satu ilmu yang percuma
tapi dia punya nilai ya, bukan percuma tuan-tuan dan puan ya, dia nilainya adalah mahal ya tuan-tuan dan puan ya. Jadi hari ini feel free ya, biasakan ataupun tuan nak tanya sebarang soalan dan sebagainya ya. Kalau kita ni macam saya ni kata dah lama dalam pasaran ya tuan-tuan dan puan ya, saya dah lebih dari lebih kurang 38 tahun. Jadi banyaklah pengalaman sedikit kan. Tak banyak sangatlah banding dengan market kan, tapi banyaklah pengalaman. Jadi itu orang kata kau tanya, janganlah tanya kata selalu kita buat tanya kau tahu apa naik besok. Itu counter tu itu short term punya question ya tuan-tuan dan puan. Jadi tanyalah kata yang untuk long term punya question. Jadi long term punya question ni yang mana ianya akan memberi manfaat ya selain daripada tuan-tuan daripada kepada juga kepada kawan-kawan yang lain. Baik, kita mulakan kita punya kelas hari inilah. Ya Siti Syahril ya, betul lah. Dah ready. Okey. Besok ada tuan-tuan ya. InsyaAllah saya akan pergi ke menunaikan haji. Besok ya. Besok saya akan berangkat lah. Besok flight hari 3 hari bulan ya. Jadi ini last day lah ke tuan-tuan kat Malaysia tuan-tuan dan puan ya. Jadi kalau kata kita tak jumpa lagi, kita jumpa kat syurga lah nanti tuan-tuan dan puan ya. Kalau ada juga, kalau kata nanti dengan bulan Ogos nanti kalau saya balik nanti, kalau kata ada lagi tu, itu ada lagi lah, masih balik lah. Kalau tidak, wallahu a'lam bisawab. Cuma Allah saja mengetahui ya tuan-tuan dan puan ya. Okey, saya nak share tuan-tuan punya ya, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendoakan saya. Dan juga saya sangat mengharapkan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dan juga memberikan saya haji yang mabrur ya. Bukan saya juga ya, ramai orang lain sama-sama juga. Mudah-mudahan kami semua ini mendapat haji mabrur insya-Allah ya. Tahun ini haji akbar tuan-tuan dan puan ya. Itu haji pada hari Jumaat. Insya-Allah hari wukuf adalah pada hari Jumaat. Okay, let me see. Kalau anda tengok ya, sekejap saya tengok. Okay. Boleh nampak ya tuan-tuan puan ya. Amin. Terima kasih kepada Encik Raja ya. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih kepada yang respon. Terima kasih. Okey, baik. So, kenalan. Sebelum kita pergi jauh ya, tuan-tuan dan puan ya. Biasanya apa yang kita belajar adalah kita belajar mengenai bagaimana kita nak membeli ya. Bagaimana kita nak membeli, tetapi agak jarang ya kita mendengar orang bagaimana nak menjual ya, tuan-tuan dan puan ya. Tapi sebenarnya dalam market ya, dalam pasaran ini menjual lebih susah daripada membeli ya. Beli senang ya tuan-tuan dan puan ya, agak mudah membeli ya, tapi menjual lah paling susah sekali ya. Jual cepat sangat, ianya akan kata lepas tu naik lagi kita geram lah kan. Jual lambat kita rugi. Jual lambat kita maknanya kita akan kurang profit dan sebagainya. Jadi bagaimana nak kita balance ya. Tuan-tuan puan ya. Bagaimana nak kita balancekan ya? Nak kita balancekan iaitu supaya kita menjual tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya. Sebenarnya ada banyak teknik ya, ada banyak teknik-teknik dia, banyak teknik dia. Cuma hari ini saya nak kupaskan hanya beberapa teknik lah kan. Dan kebanyakan teknik-teknik ini tuan-tuan dan puan ya. Kalau tuan-tuan ambil MSTA, yang saya ini adalah guru MSTA tuan-tuan dan puan ya, saya mengajar MSTA. MSTA itu apa? MSTA itulah adalah certification ya, diploma in the technical analysis in technical analysis daripada UK ya, daripada United Kingdom, iaitu United Kingdom Society of Technical Analysts. Jadi saya adalah tenaga pengajar utama. Jadi maknanya kalau tuan-tuan nak jadi MSTA, macam nama saya Zainal Arifin bin Osman, belakang dari MSTA. Jadi kalau ada nak kena MSTA tu, tuan-tuan ambil exam lah, lulus exam. Jadi saya lah akan mengajar tuan-tuan dan puan ya. Jadi hari ini saya akan kongsikan sedikit ilmu tersebut ya, Nanti kalau tuan-tuan ambil MSTA, tuan-tuan akan belajar juga mengenai inilah. Tetapi of course dalam MSTA lebih advance lagi ataupun lebih banyak lagi lah. Yang ni hanya sedikit sahajalah. Dan saya harap insyaAllah kita boleh habis hari ini. Cumanya tuan-tuan dan puan hari ini ataupun pada sesi ini ya, ianya lebih kepada orang kata macam novice lah sikit kot. Macam orang kata primary ya, macam orang primary school lah.
Bukan advance tapi kalau kata advance tu dia akan lebih intro lah, betul lah. Terima kasih kepada Encik Zulkifli Jaafar. Okey, macam intro lah tuan-tuan dan puan Nah, sebab kalau kata nak lagi deep, lagi in depth, kata dia kita kena banyak belajar lagi lah. Tapi tuan-tuan dan puan bergantung, sebenarnya benda ni bergantung kepada apakah instrumen yang tuan-tuan trade. Tak semestinya habis saya nak belajar sikit je, boleh ke pakai? Boleh tuan-tuan dan puan. Boleh tuan-tuan dan puan Sebab bergantung kepada apa instrumen Tak guna tuan-tuan nak belajar secara dengan detailnya, dengan detail everything kan, tetapi tuan-tuan punya instrumen yang tuan-tuan trade tu tidak yang sepatutnya. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya begini tuan-tuan dan puan Kalau tuan-tuan trade equity ataupun saham dengan intro ini pun dah cukup. Tetapi kalau tuan-tuan trade macam CPO ataupun futures ataupun forex dan sebagainya, yang tu kena lebih dalam lagi. Sebab apa? Sebab mereka tak ada pilihan. Mereka tak ada pilihan. Jadi mereka kena cari, kena tengok, kena monitor very closely the movement of the stock, of the price tu. Kan, untuk melihat, untuk study betul-betul the movement of the price tu. Tetapi kita tak macam tu tuan-tuan dan puan. Dalam stok ini, dia bukan begitu cara dia. Dalam stok ini, cara dia adalah iaitu kita set kita punya parameters. Itu cara dia. Kita set kita punya parameters kan, untuk contohnya teknik membeli ataupun sekali teknik menjual. Kita set kita punya parameters. Okey. Bila kita dah set parameter tersebut, kita akan cari counter-counter yang suit the parameters ataupun yang kata macam yang memenuhi kriteria yang parameter kita, sebab kita ada banyak pilihan. Ada 900 counter lebih di Bursa Malaysia. Jadi ada banyak itulah saya kata, saya biasa sebut. Kan orang kata hari ni market teruk lah hari ni. Hari ni lagi teruk tuan-tuan dan puan Market hari ni naik 5 poin. Naik 5 lebih more about 5 point. Up 5 point today hari ni hari Jumaat. First day of 1 hari bulan Julai. 1 bulan Julai ini adalah hari pertama tuan-tuan dan puan Hari pertama untuk suku yang ketiga dan juga untuk separuh penggal yang kedua. Semalam 30 hari bulan Jadi starting of the day dia agak teruk tuan-tuan dan puan Dia punya volume, biasanya kita volume di Bursa Malaysia ni at least about 3 billion. 3 billion tu kira kita ngam-ngam je lah kan. Kita pakai hidung je lah 3 billion kan. Sepatutnya lebih lagi Dulu sebelum ni tahun 2020 sampai 25 billion. Satu hari tuan-tuan dan puan Satu hari. Jadi sekarang ni tinggal 3 billion. Tapi hari ni tak sampai pun 2 billion tuan-tuan dan puan Tak sampai 2 billion pun. Jadi volume sangat rendah walaupun market naik. Dan juga in terms of market punya scoreboard number of counters yang turun rasanya lebih apa tadi banyak kalau turun kita naik lah pokoknya tuan-tuan dan puan yang tu. So maksudnya market sekarang agak lemah. Tetapi walaupun market agak lemah tuan-tuan dan puan ada banyak, ada counter-counter ada juga counter-counter yang kita boleh buat duit. Maknanya everyday setiap sehari ada counter kita boleh buat duit walaupun market macam mana pun. Itu kelebihan equity tuan-tuan dan puan Okey, baik. Kita pergi kita punya kenalan kita. Okey. Teknik menjual di pasaran saham Ini lebih kepada pasaran saham bukan pasaran lain. Okey. Saya akan terangkan teknik ini kepada tuan-tuan dan puan. Yang pertama teknik mingguan, yang kedua teknik 2 hari, yang ketiga teknik forex bergerak, yang ketiga teknik beyond candlestick chart, maknanya Heiken Ashi, yang mana benda-benda ni semua tuan-tuan boleh dapati. Dekat mana? Dekat Trading View ada. Trading View Sebab Trading View saya gunakan Trading View sebab apa? Sebab dia paling popular, yang mudah dia gunakan web based Kalau kita tuan-tuan nak gunakan macam Optoma ke, macam macam stock chart ke ataupun MT4 tak ada equity pula Malaysia macam di Metastock ke, ini mungkin susah tuan-tuan dapat. Tetapi kalau kata macam Trading View ni senang. Dia web based dan juga ada yang percuma tuan-tuan dan puan Jadi kita senang dia. Jadi tuan-tuan boleh saya sebut ataupun saya tunjuk cara sini mudah untuk tuan-tuan nak praktis Bukan belajar hari ni boleh pandai terus. Tuan-tuan dan puan kita kena belajar, kena praktis kena praktis untuk perfect. Barulah kita gunakan jangan tiba-tiba melompat saja tuan-tuan dan puan Okey. So teknik beyond candlestick yang mana mungkin yang tuan-tuan tak nak tengok, tak nak dengar teknik indikator macam ni kalau kita nak gunakan indikator ke ataupun teknik Fibonacci ke, teknik Elliott wave ke, teknik Gans Okey. Saya akan susun dia punya presentation hari ini tuan-tuan dan puan. Yang pertama kita gunakan iaitu trend following, yang ujung-ujung ni ialah trend forecasting tuan-tuan dan puan Okey, baik. Tapi hari ni slide tak banyak, anda sikit je. Okey. Teknik mingguan. Okey.
teknik mingguan ini ialah iaitu apabila kita membuat di dalam seminggu lah, maknanya kita punya data tu ialah in term of weekly basis lah, maknanya mingguan. Okey, mingguan. Setiap satu bar tu mingguan maksudnya apa? Maksudnya kita buat setiap satu bar itu adalah satu minggu atau satu kalender satu minggu ya. Okey, dia ada ni bila saya mengajar tuan-tuan dan puan yang dia ingat ujung je, pangkal dia tak ingat. Itu jadi masalah kan. Itu masalahnya. Itu tanya Tu Haji, saya buat teks, saya gunakan teknik Tu Haji, dia tak jadilah. Okey, baiklah, saya akan tanya balik. Okey, baik, cuba terangkan macam mana awak buat. Kan? Biasanya dia akan dapat ujung saja, pangkal tak dapat ya. Maksudnya apa? Yang pertama sekali, teknik ini hanya berkesan apabila satu, iaitu market mesti uptrend. Itu dulu tuan-tuan dan puan. Yang kedua, boleh yang kedua ya. Yang kedua, tutup di bawah previous low. Maksudnya macam mana? Okey. Market tengah naik macam ni tuan-tuan ya. Market tengah naik. Okey. Ini market tengah naik. Kemudian this is ini kata candle lah, ada candle lah tuan-tuan. Saya rookie tak pandai tuan-tuan ya. Tangan tak berdung sekecil tuan-tuan. Okey. Dia tak pandai nak rookie tu. Ya. Yang kedua tutup tuan-tuan dan puan ya. Dia tutup di bawah previous low. Maknanya dia tutup ni tuan-tuan dan puan. Remember ya. Apa dia yang pertama sekali tadi? Yang pertama adalah weekly. Yang kedua ialah market mesti uptrend. Yang ketiga tutup di bawah previous low. Ini maksudnya. So, benda ni sempoi, senang je kan. Tetapi ramai tak buat tuan-tuan ya. Masih mengharap lagi ya. Sebab apa kita macam ni ya? Sebenarnya dia common sense ya tuan-tuan. Apabila market tengah naik, ya, market tengah naik, sepatutnya market adalah naik ya. Kalau sepatutnya market tengah naik ni, dia mesti naik macam ni. Dia mesti naik macam ni. Kita panggil a series of higher low ya. Dia macam ni. Maksudnya apa? Maksudnya adalah iaitu para pelabur are willing to pay higher. Ya, membayar lagi mahal ya. Sebab harga dia meningkat. Yang bawah tu meningkat. Itu maksudnya market tengah naik. Tetapi apabila market turun ya, maksudnya dia rendah di sini, bermaksud buyer tadi yang kata willing to pay at a higher price now, dia tak nak dah bayar. Dia tak nak, aku tak nak harga mahal. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya buyer depleting. Ya. Depleting maksud buyer apa? Maksud buyer dah berkurangan. Berkurangan maksudnya apa? Lepas tu apa berlaku? Harga akan turun ya. Itulah. Dan tuan-tuan dan puan-puan ya, teknik sebenarnya this teknik actually is quite powerful tuan-tuan dan puan ya. Tetapi of course ianya bukan kata tak jadi ya, tapi ianya tidak precise ya, tidak precise, tapi boleh digunakan sebagai apa kita panggil sebagai panduan. Okey? Alright. Boleh guna panduan lah. Okey. Satu. Next one pula. Teknik yang pertama. Banyak teknik yang banyak teknik tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan dapat satu pun cukup lah. Teknik. Ini contoh contoh. Market tengah naik ya. Market tengah naik. This is market tengah naik. That's it tengah naik. Kemudian dia tutup ini previous low kan? Dia tutup bawah. This is what I call a previous low. Ini akan menunjukkan bahawa yang sebelum ini kenaikan ni maknanya dia dah berkurangan tuan-tuan. Dah mula weakening ya, mula weakening. Dia lepas tu dia akan menurun dah tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak tahu ingat. Di mana kita action kita? Action kita kat sini tuan-tuan. Dekat sini. Dekat sini. Kan? Dia macam tahu tutup kat atas bawah. Yang kedua action dia dekat second candle ya. Okay, and it is a weekly. Yes, Siti Syaril. Yes, weekly ya, weekly. Maknanya weekly maksudnya apa? Setiap satu bar ni, satu candle ini adalah seminggu ya. Satu minggu tuan-tuan ya. Cumanya tuan-tuan dan puan ya, mungkin waktu ini agak susah sikit nak tunjuk lah, susah sikit nak monitor, nak tengok. Sebab apa? Sebab sekarang ni tengah downtrend, bukan tengah uptrend tuan-tuan dan puan ya. Tapi walaupun bagaimanapun market bukan sentiasa downtrend. Dan dia akan uptrend dan downtrend. Dan jarang ya, sekarang jarang market dia akan sideways lama ya. Dia mungkin dia sideways ataupun biasanya dia akan turun, dia sideways kemudian baru dia akan recover balik. Okey. So itu adalah contohnya lah tuan-tuan dan puan ya. Alright. Baik. Next one. Okey. Lagi satu ialah teknik yang ini kita panggil 2 days teknik ya. Teknik 2 days. Teknik 2 hari.
Kenapa dia lari? Okey, sekejap. Jangan saya nak clearkan dia punya ini ni. Okey. Clear all drawing. Okey, sorry. Ini adalah teknik teknik 2 hari. Teknik 2 hari tuan-tuan. Okey. Teknik 2 hari macam juga teknik weekly, tuan-tuan, tetapi ianya adalah apa kita panggil? Ianya menggunakan harian, ya, bukan menggunakan mingguan, harian, ya, teknik 2 hari. Sama juga, yang pertama mesti uptrend, yang kedua tutup negatif 2 hari berturut-turut, ya, maksudnya. Ini kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan baca pun ada dalam buku pun ada, dalam ni kalau tuan-tuan yang belajar pun ada, dia pakai 2 days, ya. 2 days teknik. 2 days maksudnya dia turun 2 hari berturut-turut, tuan-tuan. Tapi syarat yang pertama mesti apa? Uptrend dulu. Bila uptrend, dia 2 hari berturut, yang ni 1 turun, yang 2 turun. 2 turun. So, dia is a menurun. 2 hari berturut-turut dia turun. Yang tu adalah dia punya untuk menunjukkan bahawa market mula hilang steam lah. Maknanya dia kata naik ni, steam dia hilang, maknanya dia menurun. Itu is apa yang berlaku. Selepas itu dia turun. Remember tuan-tuan, ya. Ingat tuan-tuan, hari ni kita topik kita apa? Topik kita adalah teknik menjual. Ini maksudnya apa? Maksudnya sekarang ni kita dah beli. Ya, saya tak nak sekarang macam kita nak beli, ya. Sekarang ni kita nak jual, ya. Macam mana kita nak jual? Tang mana kita nak jual? Kadang-kadang jual kan terlalu awal sangat. Kan? Yang keduanya kadang jual terlalu apa? Terlalu lambat kan? Jadi macam mana kita nak tahu kita nak jual tu masa bila, ya? Jadi itulah sebabnya kita kena tahu itu bagaimanakah keadaan market di waktu itu. Adakah tengah uptrend ataupun adakah ianya downtrend. Jadi tuan-tuan kena establish dulu. Itu kena establish dulu, ya. Uptrend atau downtrend. Itu dah establish dulu. Yang mana kalau kita tuan buat TAD, maknanya tuan dah salah establish. Dah salah. Salah maksudnya apa? Kalau kita buat, dia tengah uptrend, dia buat seperti itu dan tiba-tiba dia reverse, jarang berlaku tuan-tuan. Tetapi kalau sarik asyik berlaku saja, bermakna tuan-tuan punya analisis yang mengatakan ia downtrend atau uptrend itu adalah sedikit bermasalah tuan-tuan. Ya. Okay. Tuan-tuan boleh tengoklah buka chart semua. Buka chart semua dan you can see. Iaitu dianya banyak kaunter, bukan satu kaunter tuan-tuan, banyak kaunter macam ni. Dia bila dia naik, dia downtrend, dia turun 2 kali 2 ni, biasanya dia akan terus menurun, ya, dia akan terus menurun. Terutamanya kalau ianya panjang lah. Yang tu advance sikit, terutamanya dia panjang. Sebab kadang-kadang, ya, kadang-kadang macam mana ada tak contoh ini, ya. Ini tak macam macam ni tuan-tuan, ya. Tadi, ya, macam ni. Kalau kita tengok ni macam ni. Macam ni. Ini. Kan? Okey. Ya. Apakah dia punya kenapa dia naik balik? Ya. Kenapa dia naik balik? Ya. Sebabnya yang pertama dia tak ada, iaitu uptrend tuan-tuan dan puan, ya. Dan ini adalah sesuai untuk swing, ya, bukan untuk intraday. Ini adalah untuk swing. Okey. Itu teknik 2 hari, ya. Teknik 2 days. 2 days teknik kita panggil. Adakah dia katakan reversal signal? Boleh juga kita katakan, yes, we can see as a reversal signal. Okay. Reversal signal maknanya dia kata reverse lah daripada uptrend, dia akan reverse kepada downtrend. Dia banyak lah. Tetapi yang paling penting sekali, uptrend. Yang kedua, barulah this teknik yang kita gunakan ni. Okay. Teknik yang ketiga. Teknik ini sedikit advance sikit, iaitu teknik perata bergerak ataupun moving average. Moving average lah. Cuma moving average tuan-tuan dan puan, ya, iaitu ianya adalah lagging ataupun lambat sedikit, ya. So itu bukan 1, 2 ataupun 3. Kita tengok contoh. Ini adalah 1, ya. 1. Untuk kemudahan atau memudahkan, kita gunakan 20 moving average, itu MA. Bergantung kepada tuan-tuan punya time frame. Kalau tuan-tuan short term lagi, mungkin gunakan lebih rendah, ya. Mungkin gunakan 5 atau gunakan 10, ya. Tapi ini kata swing biasa lah. Swing biasa. Iaitu bagaimanakah caranya? Biasanya kita tak gunakan 20 days moving average ini untuk signal, ya. Biasanya kita gunakan adalah untuk menunjukkan trend. Tapi boleh juga digunakan untuk signal. Maksudnya apa? Maksudnya apabila ianya tutup di bawah, ya, sama ada full candle ataupun more than 50% ataupun 70% of the candle di bawah moving average lah. Dan yang ini biasanya kita akan cari macam ni, ya. Maksudnya gini. Market tengah naik, ya. Kalau kita tengok the moving average ni.
Dia naik dan sampai di sini dia mula plateau bahasa Melayu apa? Maksudnya dia mula mendatar. Bila mendatar dan dia cross, itu menunjukkan bahawa ianya akan beralih arah, ya. Ianya bukan titik pun, bukannya ada magic pun, tak ada magic, tuan nampak. Nampak ini adalah data statistik, ya. Sebab maksud data statistik di sini iaitu macam moving average ni, selagi dia naik dia akan naik, tetapi bila dia mula dia flat tu, maksudnya atau mula dia mendatar, itu maksudnya telah mula menurun. Cuma kita gunakan 20 days moving average ini sebagai benchmark, iaitu atas adalah bullish, bawah adalah bearish. Jadi bila kita that is a benchmark, bermaksud kalau kita dia break the 20 days moving average, maksudnya itu adalah the signal untuk kita menjual. Itu kita teknik menjual, tuan-tuan, ya. Okey. Sebabnya kalau kita tak gunakan teknik seperti ini, ya, saya percaya mesti tuan-tuan akan jual terlalu awal, ya. So itu bergantung. Adakah ia lambat? Ianya bergantung, tuan-tuan, ya. Biasanya kita guna 20 days average ni supaya kenapa saya suka gunakan 20 days moving average. Yang pertama, John Bollinger pun guna 20 days moving average, tuan-tuan, Bollinger Band 20 days. Okey. Jadi biasanya saya akan gunakan Bollinger Band. Tapi bila Bollinger Band ini dia sebab saya tak perlulah saya nak letak banyak sangat, kan. Jadi saya gunakan Bollinger Band 20 days. Dan 20 days juga adalah tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, kan. Terlalu panjang lah kalau kecuali kalau tuan boleh untuk yang lebih panjang lagi, long term, mungkin kita gunakan 40 days, ya. 40 days tu double cycle lah, itu pun boleh juga. Tapi untuk proses pembelajaran kita gunakan 20 days, ya. Okey. Yang kedua, ya, iaitu teknik dua purata bergerak, ya. Dua purata bergerak ini ialah two moving average, iaitu di manakah signal dia? Iaitu signal dia adalah apabila short term moving average cross the long term moving average. Dekat mana? Dekat sini, dia cross, ya. Bila dia cross di sini, ya. Tapi tuan-tuan pun berbaloi, tuan-tuan, ya. Dia beli, kalau kita contoh beli kat sini pun, di sini berapa, ya? Sini RM4.75, dia cross kat sini berapa? RM6 lebih, tuan-tuan. Berbaloi lah, kan. Sebab dia take very long term, bukannya orang kata 1 sen, 2 sen, because this is what we're talking about. Apa yang kita katakan, kita cerita sini, apa dia? Iaitu swing punya trade, ya. Kalau tidak, tuan-tuan mungkin kalau kata tuan-tuan tak gunakan teknik ini, mungkin daripada beli, contohlah tuan-tuan beli harga RM4.50 sen, kan. RM5.25 dah jual dah sebab dah flat, kan. Dah flatten semua, kan. Itu tak cabut, tak nak naik dah ni, harga dah sideways ni, risau juga ni, turun balik, bang. Jadi kita jual. Pada hari lepas tu naik balik. Dia naik lagi daripada RM5 lebih sampai pada RM6 lebih. Sampai naik RM75. Kemudian kita jual RM6.25. Okeylah. Kita compensate lah sikit, kan. Dapatlah kita untung lebih besar, kan. Okey. Cik Zul Jaafar kata ada 20 nak agak lambat, kita boleh 10. Okey, baik tuan-tuan dan puan, ya, sebenarnya dalam MA ni ataupun dalam moving average ini, dianya bergantung kepada apa instrumen yang kita pakai dan juga bagaimanakah keadaan pasaran. Sebab kadang-kadang kalau 10 tu terlalu cepat pula. Kalau 20 tu kadang-kadang lambat pula, kan. Jadi biasanya ataupun 40 lambat, ya. Jadi biasanya saya gunakan 20 ni ngam-ngam. Saya sebutkan tadi, ya. Maksudnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi bila kita gunakan dua moving average ini, ianya lebih precise. Kenapa? Kenapa yang short term itu adalah 5, ya. 5 dengan 20. Okay. Ada orang tanya, ya, kenapa 5? Yang tu tuan-tuan ambil MSTA nanti tuan-tuan kena jawab. Orang yang pelajar-pelajar MSTA dia boleh jawab. Kalau tak jawab tu dia kena buka buku dia. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, ada sebab, tuan-tuan dan puan, ada sebab kenapa 5 dan 20. Okey, 3. Kalau 3 pula, tuan-tuan dan puan, ya, iaitu kita menggunakan 3 moving average. Biasanya kita menggunakan short term, medium term dan juga long term moving average. So signal dia macam mana? Signal dia apabila price ni, tuan-tuan dan puan, ya, dia cross 3-3, tuan-tuan dan puan. Yang ini dia cross 2 saja, ya. Ini dia cross 2 saja, yang ni. Dia cross 2 saja. Tetapi kita ini cross 3, ya. Maknanya dia cross 1, 2, 3. This is the signal. Ini adalah di mana kita kena jual. Menunjukkan bahawa market telah pun reverse, ya. Market telah pun reverse. Itu yang menunjukkan. Sebab kalau kita contohlah, tuan-tuan dan puan, ya. Kita tengok di sini, ya. Kita tengok di sini. Sekarang ni dia dah flatter dan sebagainya, kan. Kemudian di sini pula di sini dia dah mula menurun, ya. Dah mula menurun dan dah cross. Kan. Kita mungkin nak jual ke atau macam mana, kan. Tetapi dia naik lagi.
Ingat lagi, sampai di sini dia confirm lah bahawa dia dah maknanya dah weaken. So itu kelebihan moving average. Sebab apa? Sebab dia boleh menunjukkan kepada kita keadaan pasaran. Adakah ianya masih lagi strong ataupun telah mula berkurangan. Itu yang kelebihan dia with moving average, tuan-tuan ya. Okey. So itu adalah cara moving average. Alright. Next one. Yeah. So kenapa kita guna MA, EMA semua tu, yang tu tak apalah, yang tu tuan-tuan dan puan panjang cerita dia kan. Jadi kita gunakan, kita cerita ni, kita bagi saya nak gunalah yang lebih mudah tuan-tuan dan puan kita nak guna. Alright, next one. Yang ketiga, ini teknik ini tuan-tuan dan puan, walaupun teknik ini ramai jarang orang gunakan, tetapi ianya very interesting lah, sangat interesting dan juga sangat berguna tuan-tuan dan puan. Tak ramai orang guna tapi dia banyak sangat berguna. Heiken Ashi, Tree Line Break, Kagi dan Renko lah. Okay. So ada 4 ni. Ada 4. Ada lagi ya tuan-tuan dan puan ni, point and figure dan sebagainya ya. Tapi kita buat yang 4 ni cukup lah. Dia kita sebagai mukadimah, sebagai introduction. Tuan-tuan sementara orang gunakan, mungkin kita tengok dekat rakan sebelah, tengok dia gunakan moving average. Tak apalah, saya nak gunakan Heiken Ashi dah pula. Okey. Boleh kan? Okey. Contoh ini adalah Heiken Ashi ya tuan-tuan dan puan ya. Heiken Ashi ni tuan-tuan boleh dapat, boleh tengok dalam di trading view ada Heiken Ashi tuan-tuan dan puan. Tuan cari indikator tu, cari Heiken Ashi. Okey. Heiken Ashi ni average bar ya. Macam mana kita nak gunakan Heiken Ashi? Saya jangan gunakan Heiken Ashi untuk sebagai signal ya. Saya lebih gunakan Heiken Ashi sebagai untuk melihat trend. Boleh tak Heiken Ashi digunakan untuk signal ataupun untuk sell signal? Jawapannya boleh tuan-tuan. Masa bila? Itu Heiken Ashi dia mudah. Dia mudah untuk kita interpret. Iaitu kalau di hijau, dia hijau je. Kalau dia merah saja. Tapi kalau dia ada echo, kan macam ni kan. Macam dia ada echo ni, maksudnya atas dekat ada echo, bawah ada echo, di sideways ni, maksudnya ini adalah kita panggil indecisive. Maksudnya ni kata lain, bahawa kalau formula Heiken Ashi ni pun ya. Heiken Ashi ni dia nama Jepun ya. Tapi yang pelopor dia ataupun yang banyak menggunakan atau banyak buat kajian mengenai Heiken Ashi adalah orang Polish ya. Orang Polish Poland ya. Orang Poland ya. Nama dia Dan Valchu nama dia. Dia ada banyak lah. Dia ada kalau kita cari Dan Valchu semua tu kan, ada banyak lah. Dia banyak buku-buku dia semua banyak mencerita ataupun dia artikel yang ditulis mengenai this Heiken Ashi ya. So basically Heiken Ashi ini tuan-tuan dan puan ya, kita panggil average bar. Jadi nak tahu pada hari tersebut average dia naik ke turun. Itu yang dia nak cerita mengenai Heiken Ashi ni. Jadi sini menunjukkan ianya average naik ya, naik kan. Kemudian tiba-tiba dia keluar macam ni. Maksudnya apa? Dah tak tahu dah. Nak naik ke tak naik ya. Dia dah mula kata orang kata dah mula sideways dah. Lepas tu after that you can see dia start mula menurun dah. Dia turun dah. Dia turun all the way down ya, all the way down. Yang ni sideways. Tapi jarang ya tuan-tuan ya. Kalau kata di Heiken Ashi ni agak jarang dia sideways macam ni. Biasanya dia akan naik ataupun dia akan turun. Jadi dia mudah untuk kita membuat sebarang keputusan lah. Dan juga on this juga agak senang untuk kita nak membuat decision. Ya, macam sama ada kita nak jual ke ataupun kita nak beli menggunakan Heiken Ashi. Itu senang dan mudah, agak mudah untuk menggunakan Heiken Ashi. Line break. Okay. Nanti saya tunjuk tuan-tuan ya. Saya tunjuk kat mana nak tengok line break. Okey, tree line break ini tuan-tuan dan puan ya. Dia akan sekejap saya share dengan tuan-tuan macam tengok tree line break ni. Mana sharing. A new share. Okey, baik. Alright. Saya tengok tree line break ni. Kat mana kat tree line break? Kat sini tuan-tuan dan puan ya. Dekat sini line break macam ni. Okey. Alamak dia. Inilah tree line break lah tuan-tuan dan puan ya. Kat tu nanti ada kat sini. Okey. Baik, kita pergi balik ke tempat kita tadi. Jadi supaya saya mudah untuk saya ceritalah macam mana rupa dia atau macam manakah apa yang kita kena buat. Okey, jadi ya. Tree line break ini tuan-tuan dan puan ya, ianya akan menunjukkan apa yang kita panggil support dan resistance. Itu kelebihan dia, support dan resistance ya. Okey.
Jadi kita nak buat support resistance dia. Okey. Kalau katakan ya, dia tahu, contohnya kata macam ni dah, turun ya, turun, kemudian naik. Hijau ini ya, hanya akan dilukis apabila dia break 3 dia. 1, 2, 3. Dia close lebih daripada 3, baru dia akan pindah ataupun akan jadi hijau. Merah pun sama, hijau pun sama. Jadi menunjukkan apa ya? Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk menunjukkan ya, yang market itu betul-betul berada arah. Itu maksud dia. Itu guna dia. Cumanya, tuan-tuan dan puan ya, kadang-kadang trend break ini kadang-kadang dia agak terlalu apa kita panggil agak besar lah di margin dia besar ataupun dia punya kerugian dia agak besar lah. Tapi sangat powerful tuan-tuan, sangat powerful untuk kita menentukan market tengah naik ke ataupun tengah turun because of the nature of dia punya cara calculation dia. Cara calculation dia. Yang ini banyak digunakan di Jepun lah. Orang Jepun suka guna benda ni, trend line break. Okey. Ini introduction ya tuan-tuan dan puan ya. Okey. Next one is Kagi. Kagi ni kunci ya. Dia punya kunci, orang kunci. Okay. Lebih kurang juga, cuma ianya lebih mudah. Sebab apa? Sebab kalau dia naik atau bullish, dia naik dia hijau. Merah je warna, kalau turun warna merah. Jadi senang saja. Kalau kita nak beli, tengok hijau. Tapi hari ni kita cerita pasal menjual. Maksudnya kita nak jual, apabila dia ada merah, daripada hijau, dia bertukar jadi merah, itu adalah time untuk kita jual. Jadi sebenarnya banyak teknik tuan-tuan dan puan ya. Teknik menjual ni banyak teknik. There's so many teknik ya. Tetapi jangan gunakan kita panggil apa kita panggil. Ada orang ya, dia nak jual, kata kena cari mana satu yang bagi signal jual. Sama juga nak beli ya, sama juga. Satu bagi signal yang beli ya. Tak begitu ya. Kita guna kalau satu saja. Kalau kita gunakan dua, itu dua saja ya. Jangan lebih-lebih ya, tuan-tuan dan puan ya. Okey. Another one adalah Renko ya, Renko. Okey. Sebelum ini soalan ditanya ni, adakah ianya daily check ke apa? Tuan-tuan dan puan ya. Heiken Ashi ada time tapi kalau macam Heiken Ashi ada time. Tapi kalau macam three line break, Kagi dan Renko ni, dia ni ada time tuan-tuan dan puan. There's no time. Time dia tak ada. Renko Renko pun sama juga tuan-tuan dan puan. Dia Renko ni pakai block dia ada block. Okey, Kagi Renko dulu. Okey. Renko lagi lebih mudah, iaitu apabila dia sama juga macam tadi juga, dia pun caranya, tetapi ianya lebih mudah untuk dilihat lah. Dia naik dan dia turun Memang naik turun maksudnya apa? Maksudnya kalau kata dia hijau, that is membelilah. Maksudnya kalau dia keluar merah saja, that is the time for you to sell. Dia mudah saja, ingat je. Merah maksudnya kita kena jual. Itu saja. So that is how to use this Renko dan Kagi. Renko, Kagi dan three line break ya. Kat sini dia kau tengok dekat saya tunjuk tadi dekat trading view ya, trading view dekat mana nak tengok, kau nak buat. Cuma tuan-tuan dan puan-puan ya, saya dah sebut awal-awal tadi. Tuan-tuan kena praktis kan. Tak bolehlah kata hari ini belajar, besok hari Isnin dah tekan dah. Tak, belum. Tuan-tuan dan puan ya. Praktis tengok chart banyak-banyak sikit, semua barulah kita boleh buat ya. Okey. Sebab di sini tuan-tuan dan puan ya, ialah proses pembelajaran ya. Bukannya proses nak bagi tip, apa nak beli, apa nak buat duit macam mana, tapi ini adalah proses pembelajaran, iaitu kita kena untuk belajar. Dah belajar, dah pandai, baru kita boleh buat profit secara konsisten ya. Dia tak ada shortcut tuan-tuan dan puan, tak ada shortcut, jangan risau. Tidak ada shortcut ya. Tidak ada shortcut. No shortcut for you to be successful ya. Next one, yang ni pun ramai orang suka buat, ramai orang suka ya. A lot of people suka menggunakan this teknik, iaitu para peleksa ya. Yang ini lebih mudah ya, mudah maksudnya kalau dengan dia formula dia, yang mana kalau kata dia punya line ataupun dia punya titik-titik tu yang warna biru tu, kalau dekat atas jual, dekat bawah beli. Itu saja. Mudah saja tuan-tuan dan puan ya. Contohnya macam ini dia naik, dia ini tiba-tiba dia di atas pula. Ini jual lah. Ini adalah membeli, ini dia menjual. So sekali dia kalau dia selagi dia punya signal adalah iaitu apabila ianya bertukar dari bawah ke atas. Itu adalah selling teknik lah, ataupun di mana kita nak jual. Okey. Next one. Stokastik. Ini dah lain sikit tuan-tuan ya. Ini dah sedikit
advance sikit. Stokastik iaitu menggunakan indikator ya, indikator. Okey. Stokastik ini ya tuan-tuan dan puan ya, ianya kita boleh katakan sebagai leading indicator ya. Ada orang mengatakan ianya adalah lagging ya. Tapi sebenarnya pada saya ini adalah leading indicator lah. Sebab apa? Sebab ianya akan coincide ya dengan all the peak and trough of the share ataupun harga ya. Jadi macam mana ataupun di manakah kita nak gunakan stokastik ini untuk menjual ya. Okey, yang pertama sekali yang kita cari pada sini tak ada divergence tak? Satu, tak ada divergence ya. Yang pertama sekali ialah kalau kita dapat divergence. Yang dapat divergence tu memang cantik tuan-tuan. Biasanya when there is a divergence, dia memang akan terus berarah. Itu yang pertama. Ya, kalau menggunakan statistik lah, kalau menggunakan stokastik ya. Kalau menggunakan stokastik, yang pertama sekali kita nak cari ialah divergence. Kalau ada ya, kalau ada. Kalau tak ada ya. Kalau cara ini ada tak divergence 1 2. Yes, ada divergence di sini ya. Ini. Ya. Kat sini divergence tuan-tuan ya. Lukis sikit, tu tak nampak. Okey, macam ni ya. Maksud divergence tu apa? Maksudnya di sini iaitu the height ya. Ini high ni sini kat sini, kat sini. Ya. Ataupun ni naik ke atas, ini turun bawah. Gitu. Gitu. Tuan-tuan. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya share create a new high. Tetapi stokastik create a lower high. Ini adalah very powerful ya. Powerful kata mas powerful signal yang akan menunjukkan bahawa market akan turun ya tuan-tuan. Ini gunakan stokastik lah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah di mana lagi kita nak gunakan stokastik ya tuan-tuan puan ya, iaitu apabila ianya cross ya. Cross ini maksudnya kalau cross macam ni, dia cross kat sini, dia cross kat sini dan juga itu yang kedua. Cross di sini ya, maknanya setiap kali harga line merah dengan biru ni bercross di atas ya, saya sebutkan di atas maksudnya ianya akan turun ya, dia akan turun. Sama juga apabila dia cross yang di dalam ini ya, maksudnya sekarang ni dia tengok tuan-tuan puan ya. Ini adalah contoh macam ni ya. Ini cross, satu cross ya. Satu cross. Baik. Ya. Kemudian ini lagi satu cross ya. Okey. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah iaitu the cross yang ini lebih rendah daripada cross di sini. Ya, cross di sini. Boleh dalam ya. Tapi ianya menunjukkan market weakening tuan-tuan. Cukup setakat itu. Jangan tanya lebih sebab ianya ada kena explanation lagi panjang lagi. Macam mana satu persatu. It takes some time, panjang nak cerita. Itu lebih dalam lagi tuan-tuan. Dalam lagi menggunakan stokastik ya. Itu saya tak nak sentuh lah. Dah panjang sangat tu. Okey. Itu panjang sangat nak cerita lah mengenai itu. Tapi orang bagaimana itu adalah salah satu cara yang kita gunakan ya, yang cara kita gunakan stokastik. Stokastik lebih powerful tuan-tuan ya. Saya pun banyak menggunakan stokastik ya. Untuk short term trading saya gunakan stokastik dan juga untuk juga untuk menunjukkan trend lah, untuk menentukan signal ya, untuk menggunakan signal sama ada signal itu valid atau valid, saya gunakan stokastik ya. Okey, so itu stokastik yang pertama. Yang kedua kita gunakan RSI, Relative Strength Index. RSI. Ramai orang suka RSI, tetapi saya kurang menggunakan RSI ya, tak menggunakan RSI, saya menggunakan stokastik. Cara nak jual menggunakan RSI macam mana? Okey, yang pertama of course ianya mestilah di waktu overbought. Overbought asumsi apa dia? Iaitu lebih daripada 70 ya. Bawah 30 oversold. Atas 70 ianya kita panggil overbought. Itu yang pertama. Yang kedua syarat apa lagi? Yang kedua ialah apabila ianya masuk balik ya. Bermaksud dia ada sekarang ini di atas 70. Kemudian dia ke bawah, drop di bawah line 70. Macam mana? Contoh macam ni. Macam ni, ada garis ni. Kan? Dia drop bagian. Ini adalah signal untuk kita menjual. Kenapa pula ya? Yang tu sebabnya adalah kerana tuan-tuan ambil mesti lah. Sebab apa? Sebab calculation dia tuan-tuan. Calculation dia. The calculation of this indicator ini menunjukkan bahawa market itu telah mula slow. Ya? Slowing down. Itu maksud dia. Itu yang ditunjukkan oleh Relative Strength Index. Nama Relative Strength ya. Relative Strength Index ya. Asalnya sebenarnya dia ni lebih daripada momentum ya. Daripada dia punya asal ataupun dia punya asas of the calculation of this RSI ni semua adalah momentum.
Jadi dia measure the momentum tersebut telah mula berkurangan lah. Maksudnya speed ataupun speed of the share tu, harga naik tu telah mula berkurangan. Yang berkurangan itu ditunjukkan dalam RSI. So next one. Ini agak lebih tinggi lagi, tapi ini adalah lebih kepada forecasting ya, tuan-tuan, forecasting. Okay. Yang ini ramai orang suka tuan-tuan ya, forecasting ini ya. Tetapi forecasting ini dia ada kekurangan dia. Kekurangan dia apa? Kekurangan dia adalah kadang-kadang kita dapat apa yang kita buat, tetapi ada banyak kali ya, some of the time yang kita tersasar, maksudnya kita dah jual, dia naik lagi ya. Itu biasanya kita akan buat, kita mengatakan bahawa target ini sebenarnya adalah minimum target ya, minimum target. Itu sebabnya penting ya tuan-tuan dan puan ya. Bila kita nak gunakan apakah jenis instrumen yang kita gunakan bergantung kepada keadaan pasaran. Pasaran tengah naik ke, tengah sideways ke, tengah downtrend ke, itu bergantung, itu akan menentukan apakah teknik yang terbaik untuk kita gunakan ya. Okey. Baik, sekarang ni cari retracement area ni, macam retracement lah macam ni kan. Retracement area ni. Masa bila digunakan? Okey. This one is good apabila di waktu market tengah turun. Macam ni lah. Kita boleh guna retracement. Okey. Tapi apa kekurangan dia? Kalau tak edit, dia turun-turun. Kadang-kadang kita masalah bila gunakan retracement ini, kadang-kadang dia tak sampai. Dia tak sampai dan dia turun balik dan kita tunjukkan kita kerugian. Ya. Pero bagaimanapun, bagaimana cara nak guna? Okey, contohnya macam ni ya. Market tengah naik, uptrend, and then selepas itu ianya daripada AB lah, kita panggil AB ya. AB dan ianya turun, retracement. Retracement ini adalah maksimum tuan-tuan ya. Biasanya dia retracement sampai 0.618 ataupun titik point 2 kat sini saja. So, itu selalunya begitulah. Kalau ideal dia macam itulah. Ideal dia maksudnya dari sini dia akan turun sampai sini saja. Di sini. Kemudian dia akan naik balik lah. Naik balik di sini dia ada berapa? Sama ada dia jarang lah 0.618 ya. Biasanya dia akan pergi at least sekurang-kurangnya macam inilah 1618 ataupun 2618 ya. Ini adalah kita panggil Fibonacci numbers. Jadi kalau kita tahu berdasarkan kepada teori ini tuan-tuan dan puan ya, kita boleh set target. Target kat mana? Mana dia target kita set ada di sini adalah 0.618 of this movement from the AB. Jadi itu cara untuk kita set the target. Tapi saya sebutkan tadi ya, yang target ini kadang-kadang ia dah tersasar, maksudnya kita dah jual, dia naik balik. Okey, dia naik balik dan sebagainya ya. Bergantung kepada tuan-tuan macam mana lah naik balik sebagainya. Tapi ini yang banyak kita guna short term ya. Kalau short term yes, kita gunakan ini. Sebab apa? Sebab kalau short term kita tak sempat nak key in tuan-tuan dan puan ya. Short term kita kena set target. Ini satu cara target. Of course cara lain macam mana? Kita gunakan pivot. Ya, kita gunakan pivot pun boleh ataupun kita gunakan GAN. GAN sekali kita tunjukkan GAN macam mana pula ya. Okey, itu untuk short term tuan-tuan dan puan ya. Sebab short term ni dia tak boleh nak tunggu price action baru boleh bertindak ya, tak boleh. Dia kena bertindak semasa price action. Jadi maknanya tuan-tuan kena jual tu, kalau kena jual tuan-tuan maknanya kena set harga tu, letak GTD, good of hari ataupun apa kita panggil conditional selling, dia terus boleh hit the level, dia terus jual. Itu adalah caranya yang kata untuk short term ya. Okey, next one. Fibonacci retracement. Okey, ini Fibonacci retracement tuan-tuan ya. Fibonacci retracement ini maksudnya apa? Bila market retrace ya, kita boleh target ya, banyak mana dia akan retrace. Contohnya di sini ya. Di sini adalah dekat sini ada 100, di sini adalah 0 ya. Bila dia 0 sudah 100 ini, dia naik balik. The first thing yang confirmation adalah 100% adalah 23. This is 23.6. Ini biasanya adalah 100% ya, 100%. Itu sebabnya kalau tuan-tuan mana yang follow saya pada setiap hari Ahad, saya akan bagi kepada tuan-tuan dan puan counter-counter yang naik 10%. Kenapa naik 10%? Sebab apa? Biasanya kalau naik 10% tu dia akan pergi kepada 23.6%. Almost 100%. Almost 100%. Okey, kita tahu dah. That's a target. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, I will naik lagi. How far I will go? Dia akan pergi kepada iaitu 0.3%. Lagi, dia akan pergi kepada 0.5. Ya, half lah, 50%. Lagi, dia akan pergi kepada 0.618. Dan kalau yang paling tinggi pun biasanya dia akan pergi adalah dia ke 786. Okay, 786 ini tuan-tuan dan puan ya.
sama ada dia reverse ataupun dia akan break the 100%. Nah, mana kalau sekarang ni dia reverse dia akan turun lah. Tuan-tuan ya. Itu is dia punya cara untuk calculation ataupun cara untuk kita membuat apa yang kita panggil, iaitu membuat unjuran di mana kita nak jual. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Contohnya ni lah, kita kan. Seri naik lah. Kita tahu kat sini this level yang ni kita nak jual. Kita tak siang-siang lah. Kita letak RM3.5. Tak. Kita key in. That's it. Hit, jual, sold. That's it. Lepas tu tak tengok lah. Biarlah. Leave it there. Gitulah. Tengok balik. Ada nak beli ke apa ke, tengok balik. Ada tak buy signal dan sebagainya. Ya. Ini biasanya short term tuan-tuan. Ya. Short term kita gunakan macam tu. Sebab short term tak sempat nak tengok. Ya. Tak sempat nak tengok punya. Tak sempat nak tengok. Nak tengok, nak analisa tak sempat tuan-tuan. Ya. Short term ni kena buat decision there and then. Cepat, paling cepat. Okay. Next one. Ini biasanya adalah begini ya tuan-tuan. Ya. Kalau kita saham tu hit a new high lah. Hit new high. Macam mana kita nak tahu berapa tinggi dia boleh pergi? How far dia go? Dia tak tahu. Dia kata uncharted territory. Jadi kita gunakan Fibonacci extension. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan ambil dia line ni sampai ke highest. Kemudian dia masa dia turun balik tu, banyak jauh dia turun. Lepas tu dia akan naik banyak mana dia akan extension. Mungkin sampai 100% ke ataupun 200% ke. That is where the extension. Macam ini pun kita boleh lihat ya. Based on this pun, iaitu yang pertama sekali dia pergi ke 23%. Dia naik lagi sampai almost above sikit 0.38. Kemudian dia consolidate dekat 50%. Dia naik lagi at 0.618 ya. Dia naik tuan-tuan, ini yang merah ni kan. Dia naik 618, dia turun balik. The next day dia naik lagi sampai ke 0.78 dan kemudian saya sebutkan tadi ya. Kalau dia pecah 0.78, dia akan pergi ke 100%. Nampak? Dia terus pergi ke 100%. Dan juga selepas itu dia pergi sampai ke 1.618. Itu adalah unjuran lah. Maknanya itu kita panggil forecast. Cara untuk kita forecast. Senang ni kan? Tak susah kan? Okay. Next one. Okay. Yang ini kita gunakan teknik iaitu teknik fifth wave. Ya. Ini Elliott wave. Teknik yang kelima. Ya. Teknik wave 5 wave. Teknik 5 wave. Okay. Macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali ialah kita gunakan pergerakan harga ya daripada sini dari 0 ke 1 ini, ianya kita ke 1 lah, kita make it S1. Katakan S1 lah, 1. Kemudian dia turun, ya. Dia turun ni kebiasaannya dia turun ni adalah 0.382 atau 0.18 bergantung kepada serta harga. Dan this one iaitu dari sini ke sini ialah 1.618 lah. Maknanya sini from here is 618. Dari sini kemari dah 618. Satu kedua ni lah 618 lah. Satu kedua ni maksudnya ni ya. Macam ni. Yang ni. Di sini ni. Ini adalah 618. Okey. Dan kita tambah lagi satu. Tambah satu maksudnya dia tambah lagi satu. The length of this one ini kepada sini. Ianya kita akan dapat wave 3. Ini hypothetical saja tuan-tuan ya. Tapi kalau kita real life tidak seperti ini, tapi akan hampir seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian dia turun 3.8. Okay. Sekarang apa kita nak cari ya? Kalau berlaku seperti ini ya, confirmation tuan-tuan dan puan ya, iaitu ini akan di-achieve. Jarak di antara wave 4 ini sampai ke sini adalah bersamaan dengan jarak daripada sini ke sini tuan-tuan. Dan ini adalah sangat-sangat powerful tuan-tuan dan puan ya. Selalu jadi. Always happen ya. Selalu jadi ya. Tapi kena ingat tuan-tuan dan puan ya, ini adalah forecast ya. Forecast ni maksudnya bukan garanti jadi. Tapi ianya selalu jadilah di kind of forecast. Kenapa saya tak tahu. Tapi that is usually happen lah. Maksudnya kalau kita boleh dia akan buat macam ni, memang wave 5 ni kita tahu dah ke mana dia akan pergi ya. Saya tak pakar, saya bukan pakar dalam Elliott wave. Tapi ini adalah apa yang saya gunakan lah tuan-tuan dan puan ya. Pak Elliott wave ni kena jadi pakar kan. Hari yang banyak orang pakar Pak Elliott wave ni. Terutamanya kalau kata yang trade CPO, trade gold, trade futures, oil futures lah, banyak gunakan Elliott wave lah. Elliott wave dan juga dengan juga di SPIBO lah. Okey. Elliott wave adakah shadow atau body? Bergantung kepada time frame tuan-tuan dan puan ya. Kalau long termnya time frame, yang monthly ke, biasanya kita tak ambil
dia punya shadow. Kita ambil dia punya body sahaja ya. Dan itu pun adakah ianya betul? Ianya bukannya betul tuan-tuan dan puan ya. Ia bergantung dengan siapa tuan-tuan belajar lah. Tapi dengan guru saya belajar iaitu dia ambil hanya body ya. Pasal apa? Pasal dia katakan itu kata untuk long term ya. Kalau short term kita akan ambil semua. Tapi kalau long term kita ambil body saja. Sebab apa? Sebab dia kata yang shadow itu adalah noise ya. Kita panggil noise lah. Jadi kita nak yang real action. The real action adalah antara open dengan close ya. Itu dia punya real action. Ini saya belajar daripada guru dah saya daripada Connie Brown dalam buat ya. Okey. Yang baru ni dia launch buku daripada 2-3 minggu lepas dia launch buku baru dia. Connie Brown. Itu elite wave. Okey, next one. Ini contoh ya. Ini contoh tuan-tuan dan puan ya. Kalau kita measure ni tuan-tuan dan puan antara satu di sini ya sampai sini, saya wave 1 ni, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 ni sama ya. Sama ni dia punya range dia daripada sini ke sini sama dengan range daripada sini ke sini. Kalau tuan measure ya, sama. Almost 100%. Jadi itu yang menunjukkan itu saya katakan tadi ya, memang sangat powerful lah this teknik ini. Cuma kadang-kadang kita agak sukarnya apa dia? Agak sukarnya adalah untuk kita menentukan dia punya wave movement sebut tuan-tuan dan puan ya. Okay. So elite wave ni ada basic pattern ya. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 lah. Ini basic pattern lah. Okay. So dia bercara dia senang saja. Yang pertama adalah untuk apa kita panggil the basic tenet lah, basic tenet of this elite wave, iaitu wave 3 mesti lebih bukan yang terpendek. Wave 4 tak di bawah, dia sampai ke wave 1 ini. Ya, maksudnya kalau dia macam ni, wave ni maksudnya dia simple saja. 1, 2, okey, 3 yang paling panjang, 4. 4 ni mesti tak sampai sini ya. Dia boleh naik balik. 5. Itu 5. Senang je tuan-tuan dan puan ya. Okey. Wave 5. Alright. Ini sudah set tadi. Ini yang lebih precise lagi tuan-tuan dan puan tapi sebenarnya sama yang tadi jugalah. Supalah. Saya tak nak. So, dia kata tadi wave 5 sama dengan wave 1 Maknanya wave 5 ni distance dia di sini ni sama dengan distance di sini. Maksudnya kalau kata contohnya harga daripada RM1 naik kepada RM2 contohnya. Bermaksud di sini juga akan naik RM1 juga tuan-tuan dan puan. Itu dia lah. Dia punya sama. Okay. Last one. Ini dah Gantt square. Gantt square. So Gantt square ni juga very good untuk short term dan ramai yang menggunakan ramai intraday traders menggunakan Gantt square. Sebab apa? Dia senang. Senang nak buat. Okay. So Gantt square ni ada banyak banyak benda ni ya. Yang nombor semua ni. Nombor ni pun jangan risau, tak ada apa pun. Nombor je lah. Itu nak cerita panjang lah tuan-tuan dan puan. Kalau nak cerita dia punya teknik ataupun bagaimanakah Gantt ni dia punya Gantt teori ni panjang cerita tuan-tuan dan puan ya. Dia ada banyak lagi ya tuan-tuan dan puan ya. Cumanya yang kata kita gunakan square ni yang senang kita nak buat. Tuan-tuan this chart ini tuan-tuan boleh download di internet pada ya. So saya nak tunjuk cara nak guna saja. Okay, dia ada satu tengah-tengah satu, dia ada diagonal, dia ada dia cardinal dan diagonal lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia anti-clockwise 7, 8, 9, 10 dia gini. Dia anti-clockwise. Okey. Baik, macam kita nak guna. Okey. Contoh. Katakan harga sekarang ini harga dia adalah 71 sen. Okey. Kalau harga dia 71 sen, target dia berapa? Target dia adalah 73 sen ya. Biasa nak target. Okey. Senang je ya. Kalau kata let's say dia drop, jatuh kat mana support dia? Support dia adalah pada 69 sen. Next one, dia akan pergi kepada next support, dia akan pergi kepada iaitu 65 sen. Begitu. Itu maksimum lah 65 sen. Dia mungkin pergi daripada 68 ataupun 67 ataupun 66 atau 65 ya. Gitu. Sebab apa? Color ni, color yang paling pekat lebih lagi pekat color tersebut, ianya lebih strong. Dia punya support dan juga resistance. Contohnya katakan harga dia sekarang ni RM1.30 contohnya kan. RM1.30. Jadi dia punya harga nak pergi berapa jauh? Dia akan pergi kepada RM1.15 gitu. RM1.50. That is the target lah. Itu target dia. Kalau kata dia turun macam mana pula? Dia akan pergi kepada RM1.10. Jadi mudah.
mudah untuk kita atau mudah untuk kita nak buat, atau kalau tuan-tuan nak gunakan untuk intraday lah, untuk intraday kan memang senang untuk digunakan. Bukannya bagus ya, saya tak kata bagus ya, tapi senang untuk menggunakan Gantt Square. Okay, so itu adalah sedikit mukadimah lah untuk teknik menjual. Okay, alright. So, kita tanyalah kat Panda ni kan, ada soalan-soalan, silakan Syah. Okay, terima kasih kepada siapa yang mempunyai soalan. Kepada Tuan Hanji, anda boleh type soalan anda di Q&A box. So, soalan anda akan saya baca sebentar lagi. Okay, soalan pertama untuk Tuan Haji. Kalau Storch ataupun RSI, mana satu yang leading? Tuan Haji. Stokastik dan juga RSI. Stokastik adalah leading berbanding dengan RSI. Ianya sebab apa? Sebabnya adalah formula yang digunakan. Bagaimanakah formula stokastik dan bagaimanakah formula RSI? So, stokastik dia macam RSI lah. RSI dia menggunakan momentum ya, tuan-tuan. Jadi, in term of leading, stokastik adalah leading. Ia juga bergantung kepada formula yang tuan gunakan untuk stokastik ya. Mungkin 853, 833 ataupun 533 dan sebagainya. So that is different lah. Depend whether it's fast ataupun it's small. Ataupun it's slow lah. Jadi maknanya kalau kata lagi biasanya kita gunakan yang fast. So ianya adalah leading indicator. Leading di sini maksudnya tuan-tuan dan puan ya. Ianya akan memberi signal. Bukan dia beri signal lebih awal. Tapi dianya signal tu akan sama macam market. Maksudnya market peak. Bila dia peak je, market tu peak. Nah, bila market turun-menurun, dia akan menurun. Cumanya kalau kita market ni ataupun harga ni kita tak susah kita nak determine ya. Contohnya hari ni naik, besok turun. Next day dia naik. Tu adakah naik ke atau turun? Tapi dengan stokastik kita nampak. Dia dah peak, which means that issue after that dia akan tunjuk dia akan terus menurun. Itu kelebihan stokastik. Okey, terima kasih Tuan Haji. Soalan seterusnya, Tuan Haji boleh ke tolong tunjukkan ratio di Gantt chart? Okey, itu a bit advance tuan-tuan. Itu panjang cerita dia. Itu kalau nak belajar tu, kena belajar Gantt tu, itu panjang sikit lah. Sebab Gantt ni, saya pun tidak begitu mahir dengan Gantt ya, tuan-tuan. Sebab Gantt ni ada gurunya yang kata yang mahir. Kalau mungkin tuan-tuan nak dengar, mungkinlah kita jemput dia kan, mengajar Gantt. Tapi sebenarnya Gantt ni agak very, apa kita kata, very mystic reliable ya. lah. Very mystic. Dia banyak menggunakan bintang-bintang dan sebagainya lah. Tapi yang paling simple dia guna Gantt Square 9. Itu yang paling simple. Yang tu paling mudah. Kalau kita lagi panjang dia ada lagi ya. Dia ada lagi yang dia punya formula dan sebagainya banyak panjang. Dia punya cerita lah, long story lah. Hari ini hanya sebagai introduction ya. Jadi jangan cerita banyak-banyak sangat. Okey, soalan seterusnya kepada Tuan Haji, bagaimana pula dengan indikator stokastik RSI? Okey, indikator stokastik RSI adalah hybrid lah. Hybrid maksudnya dia combine ya, antara stokastik dan juga RSI ya. Tapi saya sebutkan tadi juga, iaitu saya tak gunakan RSI ya. Saya tak menggunakan RSI, selebih menggunakan stokastik dengan yang lain. Jadi saya tak gunakanlah. Bergantung pada tuan-tuan dan puan ya. Semua ada orang suka menggunakan this kind of hybrid sebagainya, tapi saya tak gunalah. Okey, soalan seterusnya, adakah Elliott wave mesti digunakan bersama Fibonacci atau boleh digunakan secara individual? Okey, Elliott wave sebenarnya boleh digunakan secara individu ya. Sebab Elliott wave ini asalnya adalah daripada Dow Theory. Ya, maknanya daripada Dow Theory dia mengatakan bahawa market ini adalah ada 3 wave ya. 3 wave. Iaitu primary, secondary dan juga ripple ya, ripple ataupun line. Dan juga dalam buku yang ditulis oleh Elliott Wave juga, ya, Elliott Wave mengatakan dianya sangat teruja ataupun sangat terkesan dengan this theory ya, theory of the Dow Theory. Yang tu tadi macam Dow Jones tu kan. Dow Jones tu asal daripada Dow Theory lah, dia Charles Dow lah. Tu Dow Jones tu. Dia yang mulakan tahun 1800 tu dia ya. Jadi instead of 3 wave, dia mengatakan dia ada 8 wave. Yang tu asal-asalnya. Asal-asalnya begitu ya. Tetapi selepas itu ada banyak kita panggil banyak development dan sebagainya, because ada soalan lain akan timbul. Okey. Dia kata soalan level wave 3 kata is must be the longest. How long? Kan? Jadi kita combinekan dengan
Fibonacci ini supaya ianya lebih atau mudah untuk kita mencapai objektiviti untuk dalam this elite wave. Jawapannya tu boleh tak boleh? Jawapannya boleh ya. Boleh. Sekarang ni lebih banyak lagi ya. Sekarang ada lagi macam harmonic wave pun macam-macam pun ada juga ya. Pun ada juga. Okey, soalan seterusnya daripada Ahmad Johari. Probability percentage Fibonacci masa retracement negative level, mana yang mempunyai probability tinggi ke arah reversal? Sebab ada kala dah sampai 5% pun masih reverse. Okey. Dia biasanya ya, yang kata kalau kita katakan yang mana yang paling besar ya, biasanya adalah level antara 0.618 dengan 0.5. Itu adalah yang level yang agak kuat lah. Kadang-kadang tak semestinya ya, tak semestinya orang perempuan ya. Itu sebabnya saya bergantung kepada bagaimanakah tuan-tuan punya objektif ya. Kita biasa kalau macam saya ni, saya akan tengok dia punya target potential pergi dan pergi. Contohnya katakan let's say now, nak guna macam mana ya. 0.618. Dia hit 0.618 tu. Adakah kita nak tindak waktu itu ataupun take action ataupun kita tunggu dia market berdah reverse. Kalau macam saya tunggu reverse. Daripada saya buat action lah. Saya takkan ambil tindakan walaupun dia sampai target, tapi saya akan tunggu dia betul-betul reverse baru saya target lah. Tapi ini sesuai untuk short term. Short term tak boleh tuan-tuan dan puan. Short term kita kena terus bertindak lah. Itu berbeza sikit. Depend on your time frame dan sebagainya. Okay, terima kasih Tuan Haji. Terus seterusnya, jika moving average dan stochastic, adakah ia dikatakan lagging dan leading indicator? Okey. Satu kombinasi yang bagus iaitu moving average dan juga stochastic ya. Tujuannya adalah untuk apa ya kalau kita dengan dua ini? Tujuannya adalah untuk memberi lebih ataupun memberi bacaan yang lebih tepat kepada stokastik ya. Sebab stokastik ini ianya sifat dia adalah lebih kepada leading. Jadi bila leading ini tuan-tuan dan puan ya, ianya selalu salah. Banyak akan berlaku kesilapan. Maksudnya dia akan ialah orang depan kan. Bila orang depan kita ikut belakang tak salah lah orang depan yang selalu salah siapa dia? Yang depan lah salah kan. Sama juga macam ni. Dia selalu salah-salah. Jadi macam mana nak kita betulkan ataupun nak kita buat supaya kita tak ikut yang salah. Jadi kita gunakan moving average untuk melihat trend dan kita gunakan stochastic untuk signal. Barulah ianya satu kombinasi yang bagus. Okey, terima kasih Tuan Haji. Seterusnya, adakah elite wave termasuk shadow atau body candle sahaja Tuan? Okay, itu saya jawab tadi. Okay, so basically it depend. Kalau long term ataupun contohnya macam weekly ataupun monthly, kita gunakan hanya body sahaja. Tapi kalau kata macam daily ataupun lagi rendah, kita akan include semua dia punya, termasuklah shadow dia sekali. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Okay, sekarang ni banyak counter yang terhun Pandalila. Terjun. Oh, terjun Pandalila. Kemudian sideways. Indikator apakah yang pada Tuan Haji paling sesuai digunakan? Okey, baik. Bila market macam ni ya, tuan-tuan dan puan ya. Yang pertama dia turun, kemudian dia sideways kan. Okey. Kita boleh gunakan ada banyak benda lah, banyak yang kita gunakan kan. Yang pertama sekali kita boleh gunakan percentage ataupun kita boleh gunakan percentage, kita boleh gunakan ataupun support dan resistance ya. Kita support resistance ataupun channel. So yang terbaiknya kalau kata macam ni biasanya kita gunakan channel. Channel pasal apa? Jadi kita tahulah range dia banyak mana dan bilakah dia akan keluar dari range tersebut. Jadi kalau kata tuan-tuan gunakan channel, it is very interesting sebab kita tahu di sana movement dalam channel atau luar channel. Contohnya macam KLCI contohnya. Kita boleh tengok ya, dia movement dia dalam channel. It's quite some time already and then the few days ago dia beberapa hari yang lalu dia drop the channel. Kemudian dia masuk balik. Tu back to the channel. Dia nak tunggu tu kita nak lihat ni adakah ianya beyond the channel tu, yang tu menunjukkan harga itu akan lebih menurun ataupun akan menaiklah. That is satu cara dia. Okey, soalan seterusnya, manakah lebih efektif TP di certain percentage ataupun di resistance?
lebih efektif pada saya adalah di resistant. Terutamanya kalau untuk long term ya. Untuk short term ni kita gunakan percentage dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ia mudah ya. Mudah untuk kita set, mudah untuk kita buat calculation ya. Percentage senang ya. Magic senang kita nak buat programming. Kalau kata kita nak gunakan resistant, kita kena tengok ya. Resistant dekat mana? Kalau kata contohnya, kata saya beli harga RM1, saya nak untung 10 sen, saya untung 10%. Saya letak harga RM1 10 sen kan untuk jual. Tapi kalau kata untuk resistance, saya kena tengok berapa previous high. Jadi kita kena inject maknanya ada lebih kerja lah. Di mana kalau kata gunakan percentage, ianya adalah lebih mudah. Okey, soalan sudah habis. Kepada siapa yang ada lagi soalan yang nak bertanya, anda boleh type soalan anda di Q&A box. So Syaz akan baca. Kita ada masa lagi dalam 14 minit. Okey. Soalan seterusnya kepada Tuan Haji, apakah tanda-tanda indikator yang menunjukkan range consolidation dan bagaimana nak tahu berapa lama jangka masa fasa consolidation ni dalam day trading? Terima kasih Ahmad Johari. Okay, day trading ya. Okay, tuan-tuan dan puan ya, yang ni adalah satu yang saya pun tak boleh jawab ya. Saya pun tak boleh jawab ya. Suka-suka saya nak jawab. Boleh, sebabnya sebenarnya ada cara dia, tapi ianya yang tidak saya gunakan, saya tak gunakan. Contohnya kita gunakan dalam contohnya yang boleh kita gunakan, iaitu yang pertama ialah FIBO punya time ya. FIBO time analysis ataupun Gann time analysis ya. Macam Gann ya, dia beza dia antara dengan Gann dengan yang teknik yang lain ya. Kalau yang teknik yang lain ini, teknik kita moving average ke semua ni, ia mengatakan bahawa yang terpenting adalah harga ya. Kita fokus on price. Tapi Gann dia fokus on time. Dia kata time lebih penting daripada price. Jadi kalau kata contohnya macam sideways macam ni, kan? Apa yang kita nak tengok, kita nak gunakan. Kalau mungkin tuan-tuan mana yang nak belajar pasal Gann, yes, kata saya boleh recommend. It's good also to learn about Gann. Sebab apa? Dia ada time. Dia akan beritahu time bila. So, kita gunakan Gann ataupun kita gunakan FIBO punya time. Kita boleh tahu berapa jauh atau berapa lama yang ianya akan berlaku sesuatu. Ya, based on that time. Ataupun Elliott Wave pun sama juga. Bila akan berlaku. Tapi cuma Elliott Wave, ianya tidak menunjukkan time. Cuma dia akan menunjukkan bila berlakunya wave tersebut. Contohnya, katakan let's say dah sampai wave 3, datang wave 4, kita tahu lah wave 5 tu how high it will go. How high it will go. And juga cuma dia tak beritahu time. Dia time frame berapa lama kita tak tahu. Cuma kita kena combine. Macam Elliott Wave, kita combine dengan Gann. Kita boleh buat jangkaan bilakah benda tersebut akan berlaku. Jadi itu yang saya lebih suka macam ni lah tuan-tuan dan puan ya. Saya lebih suka market ataupun teknik following ataupun teknik trend following. Mari kita follow je market. Selagi dia sideways, yang paling penting kita tahu apakah keadaan sekarang. Itu soalan yang sama ya, yang paling penting sekali ya. Sebab dalam analisa ini kita ada 3. Past, present and future. Jadi kita akan tengok past ini untuk menentukan present, dan untuk menentukan future, kita kena tahu mengenai present. Maksudnya, sekarang ni macam mana? Sekarang ini, barulah kita boleh tahu apa yang akan berlaku di masa yang akan datang. Ataupun macam mana kita nak buat forecast for the future. Jadi, itu yang kita sebut tadi ya. Yang market ada 3 fasa ni. Past, present dan future. Jadi, tuan-tuan dan puan ya, bila kita tahu market condition macam mana, baru kita libat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila market sekarang tengah sideways. Jadi kita nak buat apa? Kita tunggulah. Kita tahu sekarang ni market ni present sekarang ni adalah sideways. Jadi apa kita nak buat? Kita tunggu. Wait lah. Tunggu sampai dia recover. Baru kita naik. Dan bila kita ada channel, kita tahu adakah kenaikan tersebut, adakah hanya within the channel ataupun outside the channel. Ini kalau tuan-tuan puan ya. Kalau kata mana yang trade forex semua ni akan lebih mudah faham. Sebab apa? Forex biasanya akan gunakan channel lah tuan-tuan dan puan ya. Sebab channel kat atas, channel bawah, channel sideways. Itu biasa, normal Sebab macam forex ni dia lebih kepada macam dia kena fokus harga ya. Tak macam equity. Macam forex ni lagi susah tuan-tuan dan puan ya. Equity ni senang dia agak mudah untuk kita tahu arah ke mana pergerakan harga dia semua dan sebagainya ya. Itu lebih kepada saya equity lebih mudah lah. Lebih mudah dan juga profit dia lebih besar lah. Keuntungan equity lah jauh lebih besar daripada profit dia, keuntungan dia dalam forex dan sebagainya ya. Sebab kita punya modal pun besar jugalah tuan-tuan dan puan ya. Okey.
Okay, soalan seterusnya kepada Tuan Haji. Dari Puan Rohana, Tuan, penggunaan time frame yang manakah sesuai untuk break 3 line? Okey, dia three line break, dia tak ada time frame. Dia tak ada time. Dia hanya harga sahaja. Yeah. There's no time frame for the price. Let me see, saya tunjuk lah. Dia ada dua cara on this three line break. This is three line break. Okay. Three line break. Let me share with you. Sekejap, saya share sekejap screen. Three line break macam mana? Okay. Ini three line break. Okay. Alright. Yang ini three line break 3. Kita boleh gunakan this setting. Itu namanya. Okay. Mana dia? Default position, default, okay, symbol. Number of line 3. Okay. Oh, bukan. Ni info. Sekejap. Mana pula dia punya ni? Add alert, trade this line setting, description, open, high, low, close, symbol, scale, appearance, scale type, event. Tak apa. Okey. Saya besarkan sikit. Ya. Dia tuan-tuan dan puan ya, kalau sebenarnya tuan-tuan nak faham sebenarnya agak kena belajar lah tuan-tuan dan puan ya, kena belajar formula dia macam mana semua, dan ini boleh faham. Tapi yang paling penting sekali, yang mudahnya adalah tuan-tuan dan puan, yang pertama ianya tak ada time. Ya. Maknanya setiap kali tadi dia tak ada time, itu yang pertama. Yang keduanya adalah macam mana nak kita gunakan, iaitu apabila dia tukar color. Kalau color dia hijau tukar merah, maknanya jual. Kalau hijau merah tukar dia hijau, dia beli. Mudah ya tuan. Itu yang lebih mudah lah. Itu yang paling mudah untuk buat. Okey. Soalan seterusnya, adakah Tuan Haji melakukan box trading dalam fasa sideways untuk equities? Adakah dikalahkan ataupun bertunggu price breakout box resistance? Okey. Dia sebenarnya kalau kata ada orang bagi box trading, ada orang bagi channel dan sebagainya, tuan-tuan dan puan ya. Tapi saya tak gunakan box. Sebab apa? Sebab kalau equity ni dia punya apa tu, terutamanya bila market macam down macam ni kan, market tengah turun macam ni, dia punya range tu agak kecil ya tuan-tuan dan puan ya. Dia range kecil ni agak sukar lah kita nak gunakan box ni kan. Mungkin saya tak pandai menggunakan box kan, tetapi saya lihat sebelum saya gunakan box ni, saya tak begitu selesa lah. Maknanya bukan saya punya forte lah. Jadi saya lebih suka menggunakan moving average dan sebagainya daripada menggunakan box lah. Box ni lain sikit tuan-tuan. Dia ada cara teknik dia berbeza sikit tuan-tuan. Dia tak sama. Okey, soalan seterusnya. Untuk menjual, combination indicator apa yang bagus untuk kita gunakan? Sebenarnya ianya bergantung kepada iaitu apakah kita punya objektif ya. Ianya tidak ada satu indikator yang mengatakan yang ini yang terbaik. Dia tidak begitu ya. Tapi yang saya sebutkan tadi di awal tadi, iaitu saya dah susun tadi tuan-tuan dan puan ya, iaitu yang paling mudah kepada yang lebih susah lah. Maknanya kalau awal-awal tadi, contohnya macam weekly kan, weekly rules yang dia mudah, senang. Dan juga today's rule, ia punya senang ya. Dia pun senang tuan-tuan dan puan ya. Ia punya adalah mudah untuk kita gunakan dan juga tidak memerlukan masa kita yang panjang dan juga tidak memerlukan kita kena study all the time, kita tengok chart sekali pun dia tahu lah cukup. Itu adalah lebih mudah lah kepada saya lah, bergantung kalau kita nak menggunakan teknik-teknik yang lagi canggih-canggih sebagainya tuan-tuan dan puan ya. Sebab dalam equity ya, atau dalam saham ini kita ada banyak pilihan. Itu sebab saya kata awal tadi. Awal saya sebut tadi awal saya sebutkan mukadimah tadi, iaitu kita set kita punya parameter, kemudian kita buat apa? Kita set parameter kita dan kita cari iaitu saham-saham yang sesuai dengan parameter tersebut. Itu lebih mudah ya daripada kita buat study terlalu banyak sangat ya.
Itulah yang cara yang mudah untuk saham. Membeli sama, menjual pun sama. Okey, soalan terakhir kepada Tuan Haji. Ada tak indikator untuk S and R? Okey, support resistance. Support and resistance. Okey. Wah, makin lama makin banyak short form yang saya tak faham. Okey. Support dan resistance dia ada banyak ya, ada banyak kita gunakan support resistance ya, support resistance, tapi juga ianya bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita boleh gunakan dia support resistance ni kita boleh mengatakan seperti sama overbought oversold. Contohnya tuan-tuan boleh gunakan RSI ataupun stokastik ya untuk menentukan support, untuk menentukan as a overbought ataupun oversold. Dan ianya juga bergantung kepada iaitu time frame ya. Kalau tuan-tuan yang gunakan short term time frame, very short term time frame, kita akan gunakan previous high. That is our immediate support dan juga immediate resistance. Dan kalau tuan-tuan nak gunakan support resistance lagi yang lebih, bukan lebih canggih ya, tapi yang lebih mudah, yang senang calculation dan sebagainya, gunakan pivot pun boleh juga. Pivot ni dia dah siap kira dah, calculate dah. Contohnya macam, okay, let's see, saya tengok okey. Tuan-tuan boleh tengok dalam trading view dia ada pivot. Ya, tuan-tuan pergi sebelah kiri tu, dia akan tengok pergi bawah sekali, dia akan ada pivot. So the pivot rule tu maknanya di manakah support dan di manakah resistance. Dia ada S1, S2, S3 lah. S2 maknanya support ya. R1, R2, R3 maknanya resistance lah. Resistance 1, resistance 2, resistance 3. Jadi from there that you can see what is bila kita masuk je kita tahu dah apa support dia, apa resistance dia menggunakan pivot lah. Pivot pun banyak ya, ada banyak pivot, tapi biasanya saya gunakan ialah pivot, iaitu pivot yang menggunakan Fibonacci. Yang tu yang kita yang senang untuk kita faham lah. Dan juga ianya pada saya ialah dah lebih menjadi lah daripada yang lain ya. Bukan lebih tepat ya, lebih menjadi dah daripada yang lain. Sama ada kita gunakan pivot klasik ataupun kita gunakan pivot Fibonacci. Okey, terima kasih Tuan Haji sekali lagi. Terima kasih di atas perkongsian dan juga kesudian untuk bersama kita pada hari ini, dan juga terima kasih kerana kesudian untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey.